Kita bersama dengan Lah dan Ezlin. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hai dulu dengan Ezlin. Bye-bye kemudian. Baik, selamat hari diharap buat kedua-duanya. Dan kalau diikuti laman Instagram kedua-duanya Lah dan juga Ezlin, tetap aktif berinteraksi dengan peminat. Kalau boleh kita tanyakan kepada Ezlin terlebih dahulu bagaimana sambutannya semalam dengan keadaan kita sekarang. Mungkin Ezlin boleh kongsikan? Ya, semalam sambutan banyak kita buat macam video call, Zoom in, Skype, semualah. And then I banyak wish dekat I punya media social media platform. So dekat situ kita buat live juga raya kan. Macam itulah sekarang ni norma baru kita patuhi SOP. Maknanya kalau PKPD kawasan I tak boleh keluar, jangan keluar, duduk rumah, diam-diam. Makan kan kadang-kadang kalau macam mak saya masak, kakak saya masak, dia orang tak pakai lalamu. Macam tu. So selamat. Baiklah, macam mana sambutan Aidiladha untuk Lah sesi keluarga? Baik, Alhamdulillah. First of all, kami kat rumah saya Alhamdulillah tahun ni dapat beraya sekali bersama dengan mak saya, dengan tok saya. Yang tok saya berumur 100 tahun tahun ni, dia baru je masuk umur tu. Jadi kami Alhamdulillah dapat spend time sama-sama sekali. Dan saya pun jadi imam untuk semayang raya kat rumah bersama anak-anak saya. Dan kami beraya semua di rumah dan makanan pun adalah kami hantar macam Grab kan, lalamu ke apa kan. Dan banyaknya aktiviti kat rumah lah, sebab kalau kat masjid kita tak boleh pergi, so kita banyak mengimarahkan kat rumah. Dan untuk Ezlin, satu yang juga kita tanyakan juga kepada Lah sebentar lagi, dalam situasi kita lalui PKPD, bila mana mobiliti kita nak keluar dan juga berinteraksi itu agak terhad, media sosial ini merupakan satu lapangan untuk warga masyarakat mencari perkembangan. Dan sangat menarik, kedua-dua anda, laman media sosial anda penuh dengan mesej-mesej yang baik, amalan-amalan yang dibuat sepanjang dalam situasi PKP, aktiviti bersama keluarga. Apa yang membuatkan Ezlin berjaya menapis dan juga terus iltizam berkongsikan nilai-nilai murni ini dan tidak ada berita-berita panas seperti segelintir selebriti yang lain? Okay, I sebagai a good Malaysian citizen lah, sebab kita mendengar, sebab kita kalau boleh sama-sama nak putuskan antara dengan cepat, sebab kita terkesan amat teruk kalau selebriti, artis, sebab kita memang industri kita tutup. Jadi tak buka, jadi langsung tak boleh buat apa-apa. Jadi saya mengisikan kekosongan tu dalam saya buat kerja-kerja amal, seperti saya join Angkatan Pertahanan Awam untuk membantu frontliner meringankan beban mereka. Dalam masa yang sama kita sama-sama macam I, sebab kita dilatih dan diberi taklimat, jadi I share the maklumat kepada semua yang di luar sana. That's how I menjalankan my part as a Malaysian untuk putuskan rantaian. Bukan senang, bukan mudah. I rasa sekarang ni kes makin tinggi. So I hope everyone memahami tugas masing-masing. Itu saja yang paling penting. Dan Lah pula, bagaimana Lah mengisi kekosongan kerana sememangnya penggiat seni seperti yang dikatakan oleh Ezlin tidak dapat melakukan kerjaya dengan sempurna kerana sekatan dan halangan-halangan yang dikenakan disebabkan oleh SOP. Jadi bagaimana Lah mengisi kekosongan itu? Banyak saya spend time kita dah dapat duduk bersama di rumah dengan keluarga. Kita dapat merapatkan balik kan keluarga kita, anak-anak kita. Sekolah pun actually sebenarnya challenging sebenarnya budak-budak sekarang ni kat rumah, dan kita pun dapat first hand tengok macam mana anak-anak kita nak belajar, dan kita dapat tengok, dapat jaga dia juga dengan wife kan. Yang banyak saya spend time sekarang banyak memasak sekarang kat rumah, sebab nak tahu kita boleh masak dalam masa susah ni, kita boleh roti ke apa, kita boleh workout sampai pun cepat pun senang. Tapi kalau orang nak tanya, musician ni rasa ter-affected ke bila dah kena PKP ni? Sebenarnya kami sebelum PKP pun dah pernah rasa dah susah tu. Tapi benda ni sebenarnya bagi kita lagi semangat untuk mendekatkan diri balik dengan Allah, insya-Allah. Kita nak dekat, nak buat banyak ibadat, nak buat amal ibadat, nak baik balik dekat ikatan kita dengan Allah, insya-Allah. Dan kalau boleh ditanyakan, yang membuatkanlah tercetus idea untuk mengadakan hafazan challenge ni,
Bagaimana responsnya di kalangan para pengikut Lah di IG? Yang tu memang satu benda yang saya rasa macam saya ada tool yang saya rasa saya pun memang teringin. Saya approach anak saya, wife saya, kita buatlah benda ni. Okey, dia orang pun slow-slow duk buat sama. Dan saya pun buat ni lama-lama. Mula-mula saya start hafal Al-Mulk. Lepas tu start mula hafal surah Sajadah. Bulan start Yasin, dan Ar-Rahman. Lepas tu dah lama-lama kita dah seronok nak dekatkan, nak menghafal tu kan. Kita rasa, kita dah biasa hafal lirik. Kita dah biasa hafal lagu. So bila nak hafal ayat-ayat suci Al-Quran tu kita rasa macam seronok juga. Dia meneman kita dalam harian-harian kita. Dan lama-lama tu kita rasa kita nak share dengan orang. So bila kita share, kita challenge orang. Just bukan sebab kita pun tak bagus. Kita bukannya qari Quran yang bagus. Memang bacaan kita ada salah. Tapi semua orang ada bacaan yang tak betul. Mana-mana semua orang start daripada kosong. Jadi kita nak perbetulkan diri kita. So in a way for us as a musician, as a celebrity personality yang orang tahu kita share something yang semua orang patut step up and do, yang macam kita boleh lakukan bersama, insyaAllah. Ezlin, pendapat Ezlin tentang tanggungjawab seorang selebriti dan artis dalam pada kita menghadapi pandemik ini, kita perlu sebarkan berita secara sahih, fakta-fakta yang tepat dan betul. Apakah tanggungjawab seorang selebriti dan juga artis dalam membantu kerajaan dalam usaha ini? Yalah, kalau boleh sebelum kita post atau share berita-berita news semua, pastikan daripada sumber yang sahih. Itu satu, sebab kita banyak followers, orang akan tengok. Kita tak nak create panic di dalam Malaysia kerana salahnya kita sebarkan berita-berita yang salah. Jadi itu tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi. Jadi I sarankan memang kena cari yang sahih. Kalau dapatlah berita, sebab kita selalu dapat daripada WhatsApp kan, orang share kan. Dari situ kalau you rasa tak confident atau tak apa, you kena cari balik dari mana asalnya berita tu, kena tanya orang yang sebenar yang create benda tu. Kalau boleh orang tu kalau tak ada apa-apa, tak ada kena mengena dengan apa, dan jangan share. Kalau tidak, kita ada website yang betul. So cari berita-berita dari situ, bukan daripada WhatsApp yang orang share ataupun daripada Instagram, sebab sekarang ni banyak sangat pemberita di luar sana. Jadi you have to be careful, sebab orang sekarang sangat-sangat rajin create. Saya rasa macam adanya masa create yang sangat detail, yang orang kata macam ni confirm betul ni, tapi sebenarnya tidak, sebab sekarang ni Malaysia sangat banyak ada masa, sebab mereka hanya di rumah. Jadi sekarang ni diorang ni terlalu kreatif. Jadi sekarang kita sepatutnya betul-betul berhati-hati, carilah sumber yang sahih untuk kita, sebelum kita share di mana-mana saja media sosial kita. Itu saja yang pesan. Okeylah, momen Aidiladha yang paling manis untuk 2021 yang boleh Lah kongsikan bersama dengan peminat di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Momen 2021 tahun ini, Aidiladha yang saya dapat sharekan bersama ialah mungkin alhamdulillah saya dapat share dengan insan yang tersayang, yang saya sayang, keluarga saya yang terdekat dengan saya, ibu saya dan nenek saya yang berumur 100 tahun. Saya memang, kita anak-anak muda kan dapat masih beraya dengan orang-orang yang zaman dahulu, yang diorang dah sebelum zaman YouTube, sebelum zaman sekolah dulu, dan dia yang ajar kita kebaikan, macam mana dia suap nasi. Ni ada gambar dia suap mak saya, dia ada suap saya makan, suap anak-anak saya makan. Dan kita nak menumpang berkat orang-orang tua ni. Diorang lah yang bagi kita, yang ajar kita adab kita, kembali balik kelembutan kita, dan dia selalu apa pun dia tegur kita. Jadi yang tu kenangan yang paling saya tak akan lupakan lah. Kita akan juga tanyakanlah lagi tentang pengorbanan dalam situasi mematuhi SOP ini, tapi kita tanya kepada Ezlin dahulu. Kalau boleh kita tanyakan pengalaman anda sebagai sukarelawan, apa yang dipelajari ataupun yang pengalaman yang paling bermakna dibawa ketika berada di lapangan bersama petugas barisan hadapan yang lain. Ezlin boleh kongsikan kepada para penonton? Okey, sebab kita ni as a celebrity dan join sukarelawan untuk bagi semangat pada frontliner lain. So sebab kita di situ, kita dalam masa yang sama kita menghiburkan dan kita buat kerja-kerja amal bersama mereka. So yang I tengok, diorang memang tak berfikir sedikit pun takut pada virus, kerana diorang sendiri sanggup mempergadaikan nyawa mereka, and then membuatkan I tersentuh
Sebab ialah dia orang menjaga kita, bukan family, kita orang biasa. Dia orang menjaga dengan sepenuhnya. And then lagi satu, dia orang memang orang kata, I banyak kata sentuh dengan frontliner kita lah. Sebab walaupun tak larat macam mana pun, walaupun rindu pada keluarga macam mana pun, dia orang sentiasa kata berada di tahap yang bersemangat apabila berada di tempat dia orang bertugas. Itu saja. Dan kadang-kadang kita terasa hati apabila tengok orang-orang awam yang tidak mendengar kata, tidak mengikut SOP. Bukan apa, sebab kita gadaikan everything, tenaga, pengorbanan, kesunyian just untuk treat you all. Sebab dia orang ni tak boleh jumpa family dia orang sementara dia orang bertugas. Can you imagine? Kan, yang ada anak, yang ada bini, sebab apa? Dia orang tak nak spread. Jadi kita sepatutnya please hargai. Kalau you all dekat tempat you all tengok, dia akan rasa macam wow, sedihnya. Itu dia. Dan juga kata-kata semangat dari Lah, sebab Lah sebenarnya terlibat juga dalam program Salam Batullah lah ya. Dan ini juga kerinduan yang sangat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat yang boleh pergi ke sana dan sedang menunggu untuk pergi ke sana. Apa yang Lah boleh katakan, satu, sebaik terlibat dalam program ini, dan untuk kita terus sabar dan menantikan supaya keadaan dia akan menjadi lebih baik? Alhamdulillah saya boleh buat kongsian satu benda. Saya dah berpeluang untuk menunaikan umrah dalam tahun 2017 itu, dan waktu saya ke sana saya pun tak percaya dapat pergi ke sana. Bila dapat tengok orang keliling saya tu, ada yang tak ada kaki, tak ada tangan, yang tak ada, yang berkerusi roda, 3-4 orang beratur nak cop pasport, dan kita rasa macam mana dia boleh sampai kat sini. Sebenarnya yang ini semuanya aturan dan pilihan Allah. Allah yang menjemput mereka ke sana, dan siapa yang dapat peluang untuk pergi ke sana tahun ini memang besar sangat pahala dia, besar sangat rahmat. Memang pilihan dijemput oleh Allah. Syukur sangat. Dan kita sebagai yang lain perlu harus sentiasa mengisi rohani kita dengan benda-benda yang baik, doa-doa yang baik, insya-Allah. Kerana semua yang berlaku ini pastinya ada hikmah di sebaliknya, dan Allah akan memberi yang terbaik untuk kita yang bersabar, insya-Allah. Ucapan Izlin kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia yang juga rindukan keluarga yang tidak dapat bersama dengan mereka untuk sambutan Hari Raya Haji tahun ini. Silakan. Okey, saya ucapkan selamat Hari Raya Haji kepada semua di luar sana. I tahu you all semua rindu, you all semua sedih tak dapat nak beraya dengan orang yang tersayang. Tapi Alhamdulillah, bayangkan kalau kita kena pandemik ni masa zaman-zaman dulu yang tak ada media sosial, tak ada media platform, langsunglah kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kali ini kita dijatangkan pandemik dengan kita adanya media-media macam ni, dan kita boleh lagi berinteract walaupun tidak bersentuhan. InsyaAllah kita sama-sama doakan, ikut SOP, jangan ke mana-mana. Kalau boleh kita putuskan rantaian dengan cepat. So meaning next year raya, insyaAllah kita boleh raya bersama lagi dengan family yang tersayang. InsyaAllah semoga semuanya sihat-sihat dan beraya secara orang kata norma baru. Amin. Amin. Dan juga Lah, ucapanlah untuk warga penonton, dan juga hari ini Lah juga akan bersembang dengan para peminat di Perak FM pada pukul 2.30. Jadi 2 pesanan kita mahukan dari Lah. Silakan Lah. Oh ya, baik. Saya ingin mengucapkan salam Aidil Adha, maaf zahir batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadat kita, insya-Allah. Dan betul kata Izlin tadi, saya setuju juga. Macam zaman sekarang kita ada media sosial kita ni, dalam PKP kita duduk kat rumah ni, kita ada media sosial kita. So jadi use it wisely. Kita guna untuk mendapat maklumat yang terkini, untuk untuk penjagaan SOP kita, peringkat level of rate of jangkitan virus ni, dan kita gunalah media sosial ni sebaik mungkin. Terima kasih kita ucapkan kepada Lah dan juga Izlin kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Raya kita ucapkan kepada anda dan juga keluarga, dan sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan para penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan diharapkan kita dapat bersembang di lain kesempatan. Jangan lupa peminat Lah, sembang selebriti Perak FM petang ini 2.30.